Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Tadi ada kawan komen di WhatsApp berkenaan dengan satu video yang saya buat pagi tadi, pencerahan tentang sama ada yang Pertuan Agong dan Angkatan Tentera boleh mengambil kuasa kerajaan pemerintah. Dan dalam video itu saya juga ada menyentuh bab Perdana Menteri interim yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu. Maka sahabat kita telah bertanya dengan lebih lanjut berkenaan dengan posting-posting yang bercakap tentang Perdana Menteri interim. Ya, saya difahamkan ada posting, ada video yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahawa yang di Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri sementara ketika darurat. Dan saya tidak pasti dan saya tidak tahu perundangan mana yang di dalam Perlembagaan Persekutuan yang membolehkan yang di Pertuan Agong untuk melantik seorang Perdana Menteri interim ataupun Perdana Menteri sementara. Ya, saya tidak tahu undang-undang mana yang membolehkannya. Sebab perjalanan negara kita, Persekutuan Malaysia, harus bersandarkan Perlembagaan Persekutuan. Setakat yang saya tahu, tidak ada apa-apa peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang berkata tentang Perdana Menteri sementara. Ya. Dan apa yang saya tahu secara konvensionalnya, apabila Parlimen terbubar dengan automatiknya dan Parlimen terbubar dengan secara automatik, maka pilihan raya harus diadakan dalam masa 60 hari. Ya? Dan setelah Parlimen terbubar dengan sendiri, maka kerajaan pemerintah sudah tidak wujud lagi. Tidak ada ahli parlimen lagi. Ya? Dan menjadi kebiasaan, normal practice, Perdana Menteri yang ketika parlimen dibubarkan akan dilantik sebagai Perdana Menteri sementara, Perdana Menteri interim. Ya? Dan Perdana Menteri interim ini atau Perdana Menteri sementara ini tidak ada kuasa eksekutif kerana perkara 39 perlembagaan yang mewartakan kuasa eksekutif negara dipegang oleh, yang pertama yang di Pertuan Agong, yang kedua Jemaah Menteri, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, yang ketiganya mana-mana orang yang Parlimen fikirkan sesuai. Ya. Apabila terbubarnya Parlimen, orang itu tidak lagi sebagai ahli parlimen. Ya, tidak ada kerajaan, tidak ada pembangkang di waktu parlimen terbubar. Ya? Dan sudah tentu Perdana Menteri interim yang dilantik oleh yang di Pertuan Agong itu tidak mempunyai kuasa eksekutif kerana di waktu terbubarnya parlimen sehingga tertubuhnya kerajaan selepas PRU, kuasa eksekutif negara dipegang oleh yang di Pertuan Agong. Ya. Saya agak pelik macam mana dikatakan di waktu darurat, jika Agong mengisytiharkan darurat dan di waktu darurat itu Agong berkuasa melantik Perdana Menteri interim kerana bab peristilaan darurat ni proklamasi
darurat ni di bawah perkara 150 perlembagaan ya. Nah, di dalam perkara 150 perlembagaan persekutuan tidak ada menyebut yang Agung mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri interim pilihan baginda ya. Begitu juga dalam perkara 55 perlembagaan yang berkenaan dengan soal pembubaran parlimen. Ya, tidak disebutkan pun yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik seseorang Perdana Menteri interim di darurat. Saya merasakan pernyataan tersebut tidak realistik dan tidak betul ya, tidak betul ya. Tidak benar sama sekali ketika darurat Perdana Menteri, yang Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri interim. Dan kita harus tahu ya, pada hari ini jika diisytiharkan darurat, maka perundangan yang digunakan di sewaktu darurat adalah Akta Majlis Keselamatan Negara yang kita tahu di waktu darurat kabinet darurat terdiri daripada kabinet yang sedia ada dan kabinet darurat dipengurusikan oleh Perdana Menteri ya, Perdana Menteri ya. Saya tidak pasti dan tidak tahu undang-undang mana yang mengatakan membolehkan yang di-Pertuan Agong untuk melantik mana-mana orang lain sebagai Perdana Menteri sementara di waktu darurat ya, walaupun darurat politik sekalipun. Saya tidak merasakan ada undang-undang atau ada perundangan di dalam perlembagaan persekutuan yang membolehkan yang di-Pertuan Agong melantik seseorang menjadi Perdana Menteri sementara ya. Itu satu perkara yang agak pelik bagi saya dan jelas dalam perlembagaan persekutuan selagi seseorang ahli parlimen itu menjadi Perdana Menteri dan selagi beliau mendapat sokongan majoriti dan selagi beliau tidak kehilangan sokongan majoriti, maka beliau adalah Perdana Menteri ya. Dan tidak ada mana undang-undang yang berkuasa untuk melantik seseorang menjadi Perdana Menteri sementara atau Perdana Menteri interim untuk menggantikan Perdana Menteri yang sedia ada ya. Melainkan Perdana Menteri telah meletak jawatan dan kita tengok kes contoh pada 24 Februari Tun Dr. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan yang di-Pertuan Agong mengambil masa seminggu untuk melantik Perdana Menteri baru kerana harus melalui proses untuk mengesahkan Tan Sri Muhyiddin mendapat sokongan majoriti ya. Dan pada ketika itu yang di-Pertuan Agong melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim ya. Dia letak jawatan tapi dia tak mohon bubar parlimen. Parlimen tidak terbubar ya. Mahathir hanya letak jawatan dan Mahathir tidak mohon pembubaran parlimen dan negara tidak ada Perdana Menteri. Dan sehingga dalam tempoh seminggu itu dan yang Pertuan Agong telah melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim ya. Itu kes-kes contoh sebelum ini, presiden kes yang kita telah tengok dan telah lalui ya. Jadi kata-kata pihak-pihak tertentu yang jika darurat politik diisytiharkan, maka yang di-Pertuan Agong boleh melantik mana-mana orang untuk menjadi Perdana Menteri interim adalah sangat tidak tepat. Tidak tepat ya. Kerana selagi parlimen tidak terbubar, Perdana Menteri itu masih lagi Perdana Menteri, tidak hilang sokongan majoriti, beliau tidak boleh digantikan dengan Perdana Menteri sementara ya. Dan kita harus juga
merujuk kepada perkara 43.2A yang berkenaan dengan pelantikan Perdana Menteri. Untuk pelantikan Perdana Menteri ini, dia haruslah seseorang ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang lain. Maka itu saya harap telah jelas isu Perdana Menteri interim yang dimainkan di media sosial oleh pihak-pihak tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.